Sudah lebih 3 dekad, Zainal Abidin berdiri megah di persada muzik Malaysia. Seorang legenda yang suaranya mampu menembusi sempadan benua, menyatukan jiwa-jiwa yang berbeza, latar dan budaya. Namun, pada satu malam penuh emosi yang disiarkan secara langsung ke seluruh dunia sempena konsert istimewa Cinta Alam dan Jiwa, Zainal telah berdiri di tengah pentas dengan mata berkaca, lalu mendedahkan satu rahsia yang membuat seluruh hadirin terdiam, dan beberapa detik selepas itu, dunia juga terdiam bersama mereka. Saya telah menyimpan perkara ini dalam hati saya selama lebih 20 tahun. Suara Zainal bergetar, namun tegas. Dan malam ini, saya mahu berkongsi kebenaran yang selama ini membentuk siapa saya di balik muzik dan lirik yang Anda semua nyanyikan. Suasana menjadi sunyi, hanya suara angin malam dan degupan jantung para peminat yang seakan dapat didengar. Zainal, dengan karisma dan ketenangan yang telah menjadi lambang pribadinya, mengakui bahwa di sebalik perjuangannya memperjuangkan isu alam sekitar dan kemanusiaan, beliau telah mengorbankan kesihatan dan kehidupan pribadi yang tidak pernah dikongsikan kepada sesiapa, bahkan ahli keluarganya sendiri. Saya telah disahkan menghidap penyakit neurodegeneratif sejak 2003, katanya. Dan saya memilih untuk merahasiakannya kerana saya tidak mahu simpati, saya hanya mahu Anda semua fokus pada mesej saya. Tentang cinta, tentang bumi, tentang kasih sayang sesama insan. Perkongsian ini bukan sekadar mengejutkan, ia bagaikan petir yang menyambar langit yang sebelum ini tampak cerah. Dunia melihat Zainal Abidin sebagai ikon yang tiada celah, si pemilik lagu hijau yang bukan sekadar lagu, tetapi gerakan. Namun kini, peminat melihat seorang manusia sejati, seorang pejuang yang selama ini menyembunyikan kesakitan demi menyebarkan harapan. Kisah ini menyentuh jutaan hati, bukan kerana penyakit itu sendiri, tetapi kerana cara Zainal menghadapinya, dengan keikhlasan, dengan semangat juang, dan dengan seni. Beliau meneruskan kerjaya tanpa sebarang tanda kelemahan, malah terus menghasilkan karya-karya agung yang menjadi suara kepada alam yang bisu, kepada manusia yang terpinggir. Dalam senyap, beliau melawan bukan demi dirinya, tetapi demi generasi akan datang yang mungkin tidak tahu siapa Zainal Abidin, tetapi akan merasai kesan perjuangannya. Tatkala beliau menyebut bahawa setiap lirik yang ditulis sejak tahun 2003 adalah cerminan ketakutan dan harapan pribadinya, para peminat mula memahami makna sebenar di sebalik bait-bait lagu yang selama ini dianggap puisi alam. Lagu-lagu seperti Manis dan Putri kini didengari semula dengan makna baharu, sebagai luahan hati seorang seniman yang berdiri di antara cahaya pentas dan bayang penyakit yang perlahan-lahan meragut dirinya. Namun tiada kesedihan pada malam itu, hanya kekaguman dan rasa hormat yang mengalir seperti arus deras. Sosok Zainal tidak pernah sebesar ini, bukan kerana suara atau penampilannya, tetapi kerana keberaniannya. Dunia melihatnya bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi sebagai simbol ketabahan, seorang lelaki yang memilih untuk mencintai dunia, walaupun dunia itu tidak tahu penderitaan yang ditanggungnya. Pendedahan Zainal Abidin bukan sekadar pengakuan. Ia adalah satu karya seni agung dalam bentuk realiti yang mengajar manusia bahawa kekuatan bukanlah pada tubuh, tetapi pada hati yang sanggup terus memberi, walaupun perlahan-lahan dimamah waktu. Para peminat di seluruh dunia, dari Jakarta ke Johannesburg, dari Kuala Lumpur ke Kanada, bersatu dalam rasa terharu dan hormat yang tiada tolok bandingnya. Dan di akhir ucapan malam itu, sebelum meneruskan persembahan terakhirnya, Zainal menunduk kepala dan berkata dengan suara yang lembut, namun cukup kuat untuk menggetarkan jiwa. Saya tidak mahu dikenang sebagai seorang lelaki sakit. Saya mahu dikenang sebagai seorang manusia
yang percaya bahawa satu suara mampu mengubah dunia. Dengan cahaya lampu pentas yang perlahan-lahan meredup dan tepukan yang bergema bagaikan ombak menghempas pantai yang tenang, Zainal Abidin berdiri di tengah pentas, lebih tinggi dari sebelumnya, bukan kerana fizikalnya, tetapi kerana jiwanya yang telah menyentuh dunia. Aku masih ingat malam itu, malam di mana Zainal Abidin berdiri di tengah pentas dan membuka lembaran hatinya yang paling dalam. Aku duduk di antara ribuan penonton, tetapi rasanya seolah-olah dia hanya bercakap dengan aku. Waktu dia mula mendedahkan rahsia penyakitnya, sesuatu dalam diriku runtuh perlahan. Mungkin kerana aku sendiri sedang bergelut dengan pertempuran yang hampir serupa. Pertempuran dalam diam, pertempuran yang membuat aku rasa kecil, rapuh, dan sendirian. Selama bertahun-tahun, aku menyimpan kesakitan yang tak terungkap. Setiap pagi aku bangun dengan satu rasa kosong yang sukar dijelaskan. Ada hari yang aku tidak mampu pun melihat cermin, kerana yang terpancar di sana bukan aku, tetapi bayangan seorang yang kehilangan semangat hidup. Aku terus berpura-pura kuat di hadapan orang lain, tersenyum dalam foto, tertawa dalam perbualan, tapi hanya aku tahu bagaimana malam menjelma menjadi tempat aku menangis dalam senyap. Dunia tak tahu, dan aku biarkan begitu. Tapi malam itu, saat Zainal mendedahkan kebenarannya, aku terasa seolah ada cahaya kecil menyelinap masuk ke sudut tergelap dalam hatiku. Dia tidak menjerit minta simpati. Dia tidak menyalahkan takdir. Sebaliknya, dia berbicara dengan tenang, dengan keberanian yang aku sendiri tak pasti dari mana datangnya. Dia memilih untuk mencintai dunia, walaupun dirinya perlahan-lahan melemah. Dan di situ, aku mula bertanya, kalau dia mampu, kenapa tidak aku? Ada sesuatu tentang cara Zainal menyampaikan kisahnya, penuh kelembutan, tetapi berakar dari kekuatan yang mendalam. Dia bukan sekadar berkongsi cerita, dia menyerahkan secebis jiwanya untuk kita semua hayati. Dan dari situ, aku mula menulis. Menulis bukan untuk mencari perhatian, tapi untuk menyambung semangat yang dia nyalakan. Aku mula menulis tentang kepedihanku, tentang malam-malam gelap yang aku harungi, tentang hari-hari yang aku rasa tak bererti. Tapi dalam setiap tulisan, aku juga selitkan harapan, kerana kalau Zainal tidak pernah berhenti, aku juga tidak boleh berhenti. Mungkin ada di luar sana yang seperti aku, yang rasa tidak cukup baik, tidak cukup kuat, tidak cukup layak untuk bahagia. Aku ingin mereka tahu, kita tidak bersendirian. Kesedihan itu memang berat. Ada hari ia terasa menghimpit dada sampai sesak. Tapi lihat Zainal, dengan penyakit yang mengikis dirinya perlahan-lahan, dia tetap mencipta lagu, tetap menyebarkan cinta. Dia tidak menunggu sembuh untuk memberi makna, dia mencipta makna dalam setiap luka. Bagi aku, itu adalah bentuk kekuatan yang paling murni. Bukan sekadar menahan derita, tapi terus memberi cahaya dari dalam derita itu. Lagu-lagu Zainal kini menjadi peneman aku setiap pagi. Suaranya mengisi ruang rumah kecilku, dan bait-bait liriknya menjadi doa yang tidak pernah aku hafal, tapi aku rasa. Ada hari, aku hanya duduk diam sambil mendengar hijau dan menangis, bukan kerana sedih semata-mata, tetapi kerana aku rasa difahami. Lagu itu mengingatkan aku bahawa dunia ini masih layak diperjuangkan, walaupun hati kita hancur. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku mampu bertahan, tapi sejak malam itu, aku tahu satu perkara. Aku mahu terus melangkah. Bukan kerana aku tidak takut, tapi kerana aku kini percaya setiap langkah kecil itu membawa makna. Dan kalau aku jatuh, aku tahu ada suara-suara seperti Zainal yang akan terus membisikkan semangat dari jauh. Kepada sesiapa yang sedang membaca ini, kalau kau rasa dunia terlalu berat untuk ditanggung, kalau kau rasa tak ada siapa faham apa yang kau lalui, ingatlah, ada seorang lelaki bernama Zainal Abidin yang berdiri tegak di hadapan dunia walaupun tubuhnya lemah.
Dan ada aku di sini, yang juga pernah hilang arah, tapi kini sedang belajar untuk perlahan-lahan bangkit kembali. Kita tidak perlu jadi kuat seperti Wira dalam film. Kita hanya perlu terus hidup dengan jujur, dengan penuh kasih, dan dengan keberanian untuk mengatakan, "Aku terluka, tapi aku tidak akan berhenti mencintai dunia ini." Dan kalau hari ini terlalu gelap, pejamkan mata dan dengarlah satu lagu. Mungkin, seperti aku, kau akan temui sinar kecil di antara nada-nada itu. Sinar yang Zainal telah nyalakan untuk kita semua. Marilah kita semua, sebagai insan yang punya hati dan jiwa, belajar untuk lebih menghargai sosok seperti Zainal Abidin, bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi sebagai manusia yang penuh cinta, perjuangan, dan pengorbanan. Dalam diam, beliau menanggung beban yang tidak terbayang, namun tetap menyinari dunia dengan seni dan kasihnya. Jangan biarkan cerita seperti ini hanya berlalu begitu sahaja. Mari kita sebarkan semangatnya, peluk maknanya, dan hormati setiap detik yang beliau berikan untuk kita. Zainal telah memberi lebih dari sekadar lagu. Dia memberi jiwa, harapan, dan keberanian. Mari kita balas dengan cinta dan penghargaan. Kongsikan kisahnya, nyanyikan lagunya dengan penuh perasaan, dan jika berpeluang, ucapkan terima kasih dengan tulus. Dunia perlukan lebih ramai seperti Zainal, dan untuk itu, kita semua perlu jadi manusia yang lebih penyayang, lebih empati, dan lebih bersatu dalam menghargai mereka yang berjuang dalam senyap.